Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baiklah, Encik Azam ada ingin melakukan satu sesi kaunseling bersama saya. Okey, baiklah, saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Ahmad Ghazali, boleh panggil Ghazali, seorang kaunselor pelatih di Pusat Kaunseling Pasir Mas. Jadi boleh tak sebelum orang cakap kalau maka tak kenal maka tak cinta, jadi boleh tak Encik Azam kenalkan diri Encik Azam sedikit? Mungkin sesimpel yang boleh. Oh, saya ni Muhammad Azam bin Zulkifli. Panggilnya? Panggil Azam. Saya masih belajar. Umur 21 tahun. Belajar di UiTM Shah Alam. Okey. Boleh panggil Azam ya. Belajar di UiTM Shah Alam. Okey, panggil Azam. Jadi macam mana keadaan sekarang? Okey ke? Oh, saya ada satu masalah. Maksud saya macam mana keadaan sekarang? Maksudnya okey tak kerusi bilik ni ke? Oh, ya. Okey. Setakat ni okey. Selesa lagi lah. Okey. Datang naik dah makan ke? Dah. Saya baru lepas makan. Jadi alhamdulillah kita boleh teruskan sesi. Jadi sebelum Encik Azam pastinya Encik Azam mempunyai satu masalah kalau datang jumpa saya. Jadi saya ingin terangkan satu etika bahawasanya kaunseling ni etika kaunseling. Okey, etika kaunseling ni maksudnya bila Encik Azam menerangkan atau meluahkan segala masalah kepada saya akan simpan dan ianya akan jadi satu rahsia antara kita berdua sahaja. Tetapi jika perkara yang Encik Azam luahkan membawa kepada musibah ataupun membahayakan saya ataupun Encik Azam ataupun pihak-pihak lain, saya boleh mengajukan perkara ini kepada pihak yang berwajib. Okey. Encik Azam faham? Ya, saya faham. Okey. Disebabkan etika kaunseling ni paling penting sekali. Okey. Lagi sebelum ni Encik Azam pernah melakukan sesi kaunseling? Belum pernah. Belum Kali pernah. pertama. Okey. Saya pun nak beritahu juga, sesi kaunseling ni dia ada dua. Sama ada sesi kaunseling individu macam kita lakukan sekarang dan juga sesi kelompok. Sesi kelompok ni melebihi 2 orang. Maksud Encik Azam, contoh Encik Azam akan melakukan sesi-sesi tersebut dalam beberapa kumpulan, contohnya 5 hingga 6 orang dan ada satu ataupun 2 orang kaunselor. Gitu je. Okey, kita kembali kepada agenda utama kita. Apakah masalah yang dihadapi oleh Encik Azam? Oh, saya ni pelajar di Universiti Teknologi Mara. Okey, Dan saya menetap di college. Okey. Dan saya tinggal bersama roommate saya. Bilik tu 2 orang. Tapi roommate saya ni sedikit bermasalah sebab dia selalu bukan jenis yang bersih, yang pembersih. Bukan pembersih. Jadi saya rasa macam tak selesa nak tinggal bersama dengan dia lah. Sebab tu belajar tu. Jadi Encik Azam, adakah macam mana saya nak tanya soalan pertama saya, macam mana hubungan Encik Azam dengan dia? Adakah baik? Adakah Encik Azam pernah bercakap keluar dengan dia sekali ke? Oh, saya ni jenis yang macam pendiam juga. Jadi macam saya kalau orang yang tak kenal, saya macam diam je, macam tak tegur sangat. Bila perlu lah baru saya tegur. Saya faham. Jadi masalah Encik Azam sekarang, roommate Encik Azam sangat pengotor. Tidak kemas lah, tidak mengemaskan bilik. Selalu saya pakai barang lah. Jadi Encik Azam kurang selesa dengan keadaan tu. Ya. Jadi ada apa yang tindakan yang Encik Azam boleh mungkin telah lakukan terhadap dia, terhadap roommate? Adakah Encik Azam pernah pergi berhadapan face to face dengan dia, bercakap dengan dia untuk pasal hal ni? Oh, saya pernah sekali sebab macam tak tahan sangat. Selalu saya pakai barang. Saya dah tegur tapi benda tu macam dia buat endah tak endah. Macam benda tu biasa bagi dia. Lepas tegur tu benda tu macam berlaku lagi. Jadi still sepahkan benda tu. Saya nak tahu agak umur dia berapa? Oh, dia senior, lebih tua daripada saya. Jadi dalam umur 22 macam tu. Setahun tua. Jadi dia dah mungkin dah biasa duduk asrama, tapi dah terbiasa buat benda tu, jadi dia kotorkan. Adakah maksud saya, adakah dia macam ada tak ada common sense ataupun macam ada perkara-perkara yang menyebabkan dia buat perkara tu, pakai barang? Saya pun tak pasti. Faktor lain. Sebab saya pun tak berapa kenal dengan dia. Baru sem ni saya tinggal sebilik dengan dia. Tapi yang saya tahu ada roommate yang kawan lain saya yang beritahu dia ni ada sindrom Down. Itu. Jadi
Saya pun nak tegur macam bersalah. Itu juga antara menjadi satu masalah kalau roommate kita single down, sebab dia macam susah lah kita nak tegur. Senangnya kesimpulannya memang susah nak tegur lah. Jadi Encik Azam datang hari ni nak tahu macam mana cara solusi untuk masalah roommate Encik Azam. Jadi saya nak ulang sekali lagi masalah Encik Azam. Encik Azam ni mempunyai masalah dengan roommate Encik Azam, di mana roommate Encik Azam ni pengotor, dan juga apabila dia tegur dia tak endah, dan juga Encik Azam dapat mengetahui bahawa roommate Encik Azam ni seorang yang single down. Jadi itu yang menjadi masalah. Jadi antara solusi yang mungkin saya boleh bagi tahu Encik Azam, sebab Encik Azam dah sudah bertegur dia, jadi mungkin dengan teguran Encik Azam tak menjadi, mungkin Encik Azam boleh sampaikan kepada member dia yang lain, member terdekat, mungkin member dia yang baik dengan dia, mungkin boleh tegur dia dan dia boleh terima benda tu. Itu satu perkara yang boleh Encik Azam buat. Maksudnya bagi tahu member terdekat dia dan suruh tegur dia. Jadi ada tak dia macam perkara lain yang dia buat selain daripada tu, daripada bilik sepakat bilik? Mungkin dia bising ke? Selalu buat bising lah. Dia macam dia rasa dia tu tinggal seorang. Jadi dia buat betul. Apa dia suka lah. Macam tak ada common sense. Dia buat apa dia suka. Jadi itu mengganggu waktu belajar saya. Masa saya nak belajar tu dia macam buat bising. Macam saya tak boleh fokus lah masa belajar. Faham. Jadi maksudnya macam biasa bising tu biasa. Jadi Encik Azam ni seorang yang suka belajar. Maksudnya suka ulang kaji waktu malam. Jadi memang mengganggu lah. Mungkin bagi saya solusi bagi perkara ni, Encik Azam boleh study dekat luar ke, study dekat area-area macam area-area panggil ada, kalau dekat asrama college mesti ada area tempat belajar kan, tempat berekon lah. Encik Azam boleh belajar kat situ dulu ke, sebab kalau bilik tu bising. Ada tak dia macam, kan Encik Azam kata tadi dia seorang yang pengotor, ada tak dia sepakan barang tempat Encik Azam, bahagian Encik Azam? Ada lah sekali tu macam dia ada sampah dia bawah katil saya. Macam rasa nak marah juga kat dia. Tapi macam tu lah nak tegur, jadi rasa bersalah sebab dah tegur beberapa kali, tapi dia macam tak ada efek apa-apa. Jadi saya macam dah head up kat macam tu lah. Jadi okey, faham. Jadi saya ulang balik masalah yang kedua, iaitu roommate Encik Azam ni seorang yang bising. Jadi penyelesaian juga yang saya boleh bagi tahu juga, sama macam penyelesaian nombor 1 tadi, Encik Azam boleh memberitahu member terdekat dia supaya kurang bising. Ataupun alternatif lain lah, kalau bagi saya Encik Azam boleh, mungkin lah pilihan yang terakhir, boleh menukar bilik. Tapi kolej saya tu macam dah penuh. Macam agak susah lah kalau nak buat tukar bilik, sebab macam kalau satu set tu memang satu kolej tu penuh. Penuh. Disebabkan oleh UiTM pun saya tahu yang UiTM ni susah untuk dapat college, dan juga ramai student dia tinggal di luar. Jadi penyelesaian tu kurang tepat. Jadi mungkinlah kalau tiba-tiba ada kekosongan, bolehlah Encik Azam tukar. Jadi tu penyelesaian yang kedua tadi. Yang masalah lain mungkin boleh Encik Azam lakukan perkara tu. Saya akan bagi homework. Masa saya bagi homework kat Encik Azam, Encik Azam kena bagi tahu dekat member baik dia yang dia berkawan tu pasal benda ni, boleh suruh nasihatkan dia. Tapi macam mana saya nak tu pasal benda ni, boleh suruh nasihatkan dia. Tapi macam mana saya nak kenal member dia tu? Sebab saya pun tak rapat dengan dia. Tambah-tambah lagi dengan member dia, saya tak kenal sangat. Dengan siapa dia bergaul. Macam saya kenal pun dia masuk kat bilik je lah. Mungkin Encik Azam boleh tanya, boleh macam add ataupun macam panggil apa, berhubung, mungkin boleh minta nombor dia, tengok cek WhatsApp dia, ada status WhatsApp dia yang dia ada keluar lepak-lepak dengan member mana kan, mungkin lah ada. Jadi Encik Azam boleh lah contact, cuba cari IG member dia, tegur macam tu lah. Sebab susah juga, sebab syndrome down ni masalah-masalah yang berat sebenarnya untuk kita selesaikan. Saya faham. Jadi tu homework yang saya bagi kepada Encik Azam. Okey, insya-Allah saya akan boleh lakukan lah. Okey, nanti Encik Azam boleh bagi tahu saya bila-bila. Saya bagi tempoh lah. Contoh saya bagi tempoh sebulan, Encik Azam kena lakukan benda tu. Kalau tak berkesan juga, jumpa saya juga. Macam tu. Okey, masalah seterusnya mungkin ada yang masalah lain. Saya rasa macam ada masalah dengan mungkin dengan kawan-kawan lain ke, dengan member, dengan family, boleh kongsi masalah lain
Boleh fikir, tak apa. Saya tunggu, tak apa. Sebab sesi kita 30 minit hingga 30 minit. Masalah ni macam saya macam belakang ni macam susah tidur malam. Tidur malam. Sebab macam banyak masalah kan, masalah belajar. Jadi tiba-tiba macam susah nak tidur malam. Terfikir pasal masalah tu. Jadi macam bangun pagi menjadi susah sebab dah tidur lewat kan. Jadi tu macam menjadi satu masalah juga bagi saya dalam pembelajaran. Tidur malam tu adakah disebabkan oleh kebimbangan terhadap belajar sahaja? Masalah lain pun ada juga, macam masalah personal lah. Sebab mungkin Cik Azam terlalu banyak berfikir, jadi ia boleh memberi efek kepada masalah tidur tu. Jadi cuba yang alternatif pertama lah yang saya boleh bagi tahu, Cik Azam boleh cuba untuk membizikan diri daripada memfikirkan benda tu. Maksudnya sibukkan diri dengan perkara-perkara lain. Contohnya lepak dengan member ke, bermain sukan, cuba-cuba hobi-hobi baru yang mungkin boleh menyebabkan Cik Azam lupa tentang masalah tu dan boleh teruskan hidup lah. Masalah tentang belajar tu, nak belajar susah ke macam mana maksud Cik Azam? Macam time management ke? Macam subjek pun macam susah nak faham. Susah nak skor pun susah. Jadi Sebab macam, sekarang pun online kan? Sebab kawan-kawan ramai yang duduk luar, susah nak study sekali. Yang ada pun macam seorang yang duduk dalam college. Jadi saya nak jumpa dengan orang tu time kelas je lah. Macam susah nak study group. Kalau tak faham macam susah nak tanya. Faham. Sebab Cik Azam ni boleh college kan susah. Mungkinlah Cik Azam boleh guna alternatif lain. Macam kalau rajin boleh video call dengan dia orang. Macam lakukan video call. Sebab kalau sekarang dah zaman teknologi, boleh video call. Sebab senang je sekarang. Sebab duduk kat college pun lain laju kan, lain laju. Jadi boleh gunakan alternatif video call. Dan juga kalau masalah yang belajar tadi, contoh masalah belajar nak faham ke, nak macam assignment banyak ke, saya boleh cadangkan juga Cik Azam buat satu timetable, jadual. Maksudnya contoh lah, kelas Cik Azam daripada pukul pagi sampai petang pukul 5, pukul 6. Jadi malam tu Cik Azam buat jadual. Maksudnya malam ni contoh pukul 9, pukul 11. Malam ni Cik Azam belajar satu subjek. Jadi dia macam ikut jadual. Jadi mungkin dia memudahkan yang sistematik. Jadi kita tahu apa yang kita nak belajar next dan juga next. Jadi kita maksudnya persediaan awal lah. Sebab Cik Azam juga bagi tahu tadi, Cik Azam ni seorang yang suka ulang kaji waktu malam. Okey lah, jadi buat jadual tu dia okey. Mungkin Cik Azam boleh buat jadual tadi yang saya cakap tadi. Bagi saya pernah buat daripada pengalaman saya masa saya belajar dulu. Benda tu sistematik. Maksudnya alhamdulillah result saya pun okey disebabkan oleh jadual belajar saya tak kalut. Dan juga saya juga buat list assignment. Alhamdulillah result saya pun okey disebabkan oleh jadual belajar saya tak kalut. Dan juga saya juga buat list assignment yang perlu saya buat daripada mengikut tarikh. Ada Cik Azam buat? Saya macam tak buat timetable sangat, macam saya belajar ikut mood. Kalau saya penat, saya rehat dulu. Mungkin masa rasa macam banyak kerja tu baru saya start buat sikit-sikit lah. Yang mana yang kena hantar dulu tu, saya cuba siapkan awal. Tapi belum pernah buat jadual lah? Pernah lah. Tapi macam tak secara formal lah. Buat jadual macam tu je. Tapi kalau boleh buat secara formal dan juga kalau penat sangat memang perlu rehat. Kita pun sebagai seorang manusia pun kena rehat juga. Tapi jangan terlalu lama. Maksudnya kalau tidur macam sekadar tidur sekejap je, bangun banding belajar balik ke macam tu. Jadi itulah masalah. Jadi saya ulang balik, Cik Azam ni ada masalah dengan untuk ulang kaji. Ada masalah dengan ulang kaji, di mana member Cik Azam ni, sebab Cik Azam ni duduk college. Di college di dalam kampus. Jadi classmate Cik Azam berada di luar kampus. Jadi susah untuk Cik Azam study group. Dan juga Cik Azam juga ada masalah dengan pengurusan masa. Dan juga susah untuk tidur. Susah untuk tidur tadi masalah pertama. Jadi saya menyarankan Cik Azam untuk tidak cuba sibukkan diri. Dan sibukkan diri. Jadi mungkin dia boleh menenangkan Cik Azam daripada memikir perkara-perkara tersebut. Mungkin itu saja penyelesaian yang saya boleh buat daripada Cik Azam. Jadi
mungkin sudah selesai sesi kita pada kali ini. Okey, saya rasa macam Macam mana perasaan Encik Azam? macam dah ada idea lah untuk saya selesaikan masalah ni daripada explanation daripada tuan. Daripada Encik. Rasa macam tenang lah sikit hati ni macam untuk selesaikan masalah yang saya hadapi ni. Sebab yelah, kalau susah untuk belajar ni, susah lah kita nak skor dalam exam nanti kan. Jadi kalau insyaAllah dengan cara ni masalah saya akan selesai kot. Dengan yang terbaik lah. Dengan cara Cik Azam praktikkan cara-cara yang homework yang saya bagi tadi. Okey, yang pertama, saya simpulkan balik apa masalah yang Cik Azam ajukan pada sesi kali ini. Yang pertama, masalah roommate Cik Azam. Yang kedua, masalah untuk tidur tadi ada, masalah pembelajaran, masalah suka tidur, masalah pembelajaran lagi, rakan-rakan yang tinggal luar, rakan-rakan untuk study group. rakan-rakan Cik Azam yang tinggal di luar, susah untuk Cik Azam belajar. Dan yang terakhir tadi, masalah pengurusan masa. Masalah pengurusan masa tadi. Okey. Jadi itu sahaja yang mungkin boleh saya simpulkan, sebab saya mengharapkan bahawa Cik Azam boleh praktikal benda-benda, nasihat-nasihat ataupun perkara yang saya ajukan tadi kepada Cik Azam. Sebab orang cakap kita yang mulakan, kita juga yang kena buat. Sebab kalau tanpa bantuan tanpa membantu diri kita sendiri, kita tak boleh melakukan satu perkara. Dengan diri kita sendiri lah kita boleh lakukan satu perkara itu. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi pasal etika kaunseling, sebab etika kaunseling sangat penting, di mana apa yang Cik Azam beritahu tadi, yang apa Cik Azam ingin luahkan tadi, ianya akan tetap menjadi rahsia antara kita berdua. Maksudnya sekali lagi, perkara-perkara tersebut boleh disimpan antara kita berdua. Dan orang cakap, kalau bahasa mudahnya, cerita sini habis sini. Kalau perkara tersebut memberi satu perkara yang membahayakan Cik Azam dan saya dan juga orang sekalian, saya terpaksa merujuk kepada pihak yang berwajib. Sekali lagi, pihak yang berwajib maksudnya, contohnya Encik Azam merasakan ingin membunuh diri, contoh je, saya terpaksa memberitahu perkara ini kepada pihak sekretari hospital supaya boleh menyelesaikan dengan lebih lanjut kepada Cik Azam, masalah Cik Azam ni. Jadi mungkin saya ingin tanya lagi, boleh Cik Azam berminat untuk sesi yang seterusnya? Maksudnya mungkin akan datang sesi seterusnya. Maksudnya ada lagi masalah yang belum selesai, sebab kita dah cukup 30 minit ni. Saya rasa insyaAllah saya akan datang lagi kalau untuk macam saya rasa macam masalah tu macam susah untuk diselesaikan, macam tak ada cara, dan akan rujuk balik Buntu lah. maksudnya Cik Azam buntu. Akan rujuk balik lah dengan kaunselor. Okey, itu mungkin itulah kata saya. Yang terakhir mungkin terima kasihlah kepada Cik Azam kerana sudi meluangkan sedikit masa selama 20 hingga 30 minit ni, 30 minit sesi kita. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama.